Yang pertama tidak lain tidak bukan kita hendaklah mendidik masyarakat. Kalau kita kena sama-sama mendidik, kita kena menerangkan bagaimanakah kehidupan norma masyarakat bagi bangsa Cina kepada masyarakat Melayu. Begitu juga bagaimana norma masyarakat bagi bangsa India kepada masyarakat Melayu. Kerana apa? Kerana kita semua mempunyai pengalaman hidup antara bangsa, maksud saya pengalaman hidup antara kaum yang berbeza-beza. Ada orang pengalamannya pendek. Sejak dia lahir sehingga dia dewasa, dia hidup dalam kumpulan masyarakat dia sahaja. Tidak pernah bergaul dengan masyarakat lain. Tetapi ada orang yang lebih beruntung, masuk di sekolah sudah bergaul dengan pelbagai kaum, begitu juga di universiti, begitu juga di alam pekerjaan. Tetapi adakah persoalannya? Di sekolah sahaja pun kita hanya belajar pada tahap yang sangat ringkas. Kita belajar tentang perayaan bangsa-bangsa lain. Kita belajar tentang apa adat dan istiadat bangsa-bangsa lain. Hanya untuk sekadar itu sahaja. Tetapi persoalan yang lagi besar, adakah kita pernah bergaul mesra, melakukan sebarang kegiatan bersama? Ini adalah satu persoalan yang lagi besar. Malah saling bantu-membantu dalam pelbagai masyarakat ini. Jadi justru atas kesedaran itu, mahu tidak mahu masyarakat harus kita didik. Dalam kita mendidik masyarakat juga, kita kena faham bahawa betapa pentingnya untuk kita elakkan daripada bersikap generalisasi. Maksud generalisasi ni adalah kita menganggap semua masyarakat itu adalah sama. Sedangkan satu kesilapan itu hanya dilakukan oleh satu individu kecil sahaja ataupun satu kelompok kecil sahaja dalam masyarakat tersebut. Tetapi kita meletakkan generalisasi bahawa semua masyarakat itu adalah seperti itu. Kerana apa? Kerana kita tak mahu apa yang lagi teruk akan berlaku sekiranya perkara ini berterusan adalah berlakunya xenofobia. Yang ini kita merasakan suatu bangsa ataupun suatu masyarakat itu lebih supreme, lebih hebat daripada masyarakat-masyarakat yang lain. Kerana apa? Kerana kita faham dan kita percaya setiap bangsa, setiap masyarakat ada keistimewaan dan ada hak kewarganegaraan, ada hak kemanusiaan masing-masing. Dan seterusnya kita sebagai belia, apa yang wajar kita lakukan adalah ikhlaskan diri untuk hidup bersama dalam kedamaian. Bagaimana kita ingin menunjukkan contoh kepada masyarakat di luar sana, sekiranya kita di dalam hati nurani kita ini tiada keikhlasan untuk hidup bersama, untuk saling menerima dan untuk saling memahami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirin sekalian, kita di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur hari ini mendepani pelbagai cabaran dan masalah. Hari ini kita lihat penularan wabak COVID-19 dan ia berlanjutan dengan permasalahan-permasalahan lain seperti masalah pengangguran, masalah ekonomi. Ini menjadi semakin teruk sekiranya ia tidak ditangani secara segera. Dan dalam kita nak menangani cabaran-cabaran di negara kita, kita tiada masa untuk berselisih antara agama. Malahan sudah tiba waktunya untuk kita bersama-sama untuk berganding bahu tanpa mengira kulit bangsa dan agama. Bersama-sama kita menyelamatkan negara, bersama-sama kita membangunkan bangsa Malaysia dan akhirnya kita memainkan peranan yang signifikan dalam melakukan perubahan kepada negara kita pada hari ini. Di peringkat ABI Wilayah Persekutuan, kami menyatakan komitmen untuk menggerakkan dan membangunkan agenda perpaduan ini. Dan insya-Allah kita melihat secara positif pada masa akan datang untuk bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan bukan Melayu untuk kita pelbagaikan lagi kegiatan kepada masyarakat dan kita buktikan pada masyarakat di luar sana bahawa kita adalah kumpulan belia yang mampu berganding bahu menyelesaikan masalah masyarakat, masalah negara secara signifikan tanpa mengira warna kulit dan bangsa. Dan ini peranan yang harus kita mainkan secara signifikan. Dan inilah yang kita nak tunjukkan pada masyarakat di luar sana bahawa kita adalah bangsa Malaysia yang mampu hidup harmoni dan bersatu padu membangunkan negara. Jadi saya ingat cukup setakat itu. Saya ingin memberikan ruang yang lebih lagi untuk rakan-rakan panel untuk menyampaikan buah pandangan dan fikiran selepas ini. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita menerima sambutan yang begitu menggalakkan. Ramai yang request
saya berhubung dengan Presiden MBWP pun, dia kata tak boleh, saya nak masukkan juga wakil dari Pertubuhan Belia Cina, kita nak masukkan juga Alex, katanya saudara Alex. Dan akhirnya dia berjaya bawa Alex masuk, dan saya ucapkan terima kasih lah. Begitu juga saudara Janaken, terima kasih banyak-banyak di peringkat kami ABIM Wilayah, dan begitu juga di peringkat ABIM Pusat dan Power yang banyak membantu untuk menjayakan simposium pada malam ini. Dan semoga apa yang kita resolusikan pada malam ini mampu dicapai, dan sama-sama kita jayakan kepada aspirasi dan inspirasi yang lebih besar, iaitu kepada kehidupan yang lebih harmoni di bumi Malaysia yang dicintai ini. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih saudara Yang di-Pertua ABIM Wilayah Persekutuan. Seterusnya, majlis dilanjutkan lagi dengan pembentangan sesi kedua oleh yang berbahagia Tuan Haji Hamid Jusof, Pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang akan mengupas tentang perpaduan negara dan optimisme pembinaan bangsa Malaysia. Dipersilakan, Tuan Haji. Tuan Haji boleh unmute dulu, Tuan Haji. Tuan Haji Yusof, dipersilakan. Okey. Dengar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Diaudin, saudara Yang di-Pertua ABIM Wilayah Persekutuan, ahli panel, saudara Janaken, begitu juga saudara Alex dan lain, saya tak pasti ada dekat sini. Jadi kalau tak sebut nama temu, kemaafanlah. Dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat malam. Kita berada di waktu malam ini. Selamat sejahtera untuk kita para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah berada di tahap bukan belia lagi lah. Belia 40 tahun ke bawah ikut akta belia. Jadi dah above 40. Jadi mungkin pengalaman yang ada dengan pentas akademik yang saya lalui di Universiti Islam Antarabangsa, dan dalam bidang undang-undang ramai di kalangan para pelajar yang bukan Islam, dari kalangan pegawai polis yang menyertai pembelajaran undang-undang di UIAM. Jadi pengalaman itu juga memberikan ruang yang cukup untuk memberikan, untuk mengupas tajuk kita pada malam ini. Dalam kita melihat bahawa bangsa Malaysia, negara bangsa ataupun satu bangsa Malaysia, apabila kita menyebut bangsa Malaysia, dan dengan ungkapan itu bagi setengah orang dia melihat, oh, sudah tidak ada bangsa Melayu, bangsa Cina. Sudah dijelmakan dalam bentuk yang satu, iaitu Malaysia. Sebenarnya kita berada dalam satu kehidupan yang real. Betul-betul real, reality. Kerana dunia ini disediakan oleh pencipta Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pelbagai. Yang sedikit disebut oleh Yang di-Pertua tadi soal kepelbagaian, dan saya nak sebut bahawa dalam konteks kepelbagaian ini sudah disebut dalam Quran. Surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Ia menyebut kejadian daripada kalangan lelaki wanita berbagai-bagai bangsa
berbagai-bagai bahasa, semuanya ini dalam proses untuk kenal mengenali di antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi pencipta ialah yang bertakwa, yang takut kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, kalau kita seseorang itu hidup dalam kelompok dia tersendiri, sebenarnya dia tidak berada dalam alam realiti yang sebenar. Seperti mana yang digambarkan, yang dicipta oleh Tuhan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, seperti mana yang disebut oleh Yang di-Pertua Abim tadi, kesyukuran kita berada dalam dunia yang real. Bukan artificial, bukan sebagai jelmaan yang tidak berpaksi. Jadi dalam hal ini, kenapa kita perlu wujud suatu gagasan yang dikatakan bangsa Malaysia? Apakah ini perkara baru dalam konteks kehidupan manusia? Kalau kita melihat kepada apa yang disenaraikan oleh Michael Hart, seorang penulis daripada Amerika yang menyenaraikan 100 orang yang paling famous di dunia. Ya, sudah tentu dengan Tuan Haji Hamid, boleh unmute? Termute tadi. Okey. Okey. Teknikal sikit. Okey, baik Tuan Haji. Ada beberapa minit lagi Tuan Haji. Okey. Jadi dalam hal ini kita lihat, dalam konteks negara, membangun negara Malaysia, kadang-kadang kita mencari model mana. Tapi model Nabi Muhammad SAW yang dijelmakan oleh pencipta alam ini, apabila tiba di Madinah, membentuk perlembagaan Madinah dengan merangkumkan semua etnik yang ada di Madinah pada ketika itu, dari kalangan orang Islam dan bukan Islam, di bawah satu payung perlembagaan Madinah. Dengan mengambil dalam perlembagaan ini satu persatu disebut kelompok yang ada. Berbanding dengan kita hanya disebut Melayu saja. Dalam konteks perlembagaan yang lain dibiarkan tidak disebut. Jadi dalam ni saudara-saudari, walaupun kita telah membangun dalam konteks Malaysia ini 50 tahun dalam kita mencapai kemerdekaan, namun kita memang membangun dari segi benda bangunan tinggi pencakar langit. Tetapi apabila kita membincang persoalan membangun kehidupan manusia, negara, masyarakat, apakah sekadar bangunan sahaja yang diberikan perhatian? Akhirnya bangunan yang begitu hebat, begitu tinggi, tidak dapat diuruskan oleh orang yang baik dan yang menguasai segala bentuk bisnes dan sebagainya. Politik adalah orang-orang yang tidak punya keupayaan untuk menguruskan kehidupan. Sebab itu kita melihat sejarah 13 Mei dan lain-lain rentetan daripada suasana yang tidak ada perpaduan. Dan tidak berpadunya ini ialah kerana kalau dari kalangan orang Islam, mereka tidak committed dengan Islam. Dan kita dapati ada kelompok di kalangan orang Islam yang lebih chauvinis daripada kelompok bukan Islam.
yang menghentam orang bukan Islam dengan berbagai jenama. Dan ini sudah tentu bertentangan dengan Islam. Sedangkan dalam konteks keadilan, tidak mengenal siapa. Walaupun terhadap musuh sekalipun, keadilan tetap mesti ditegakkan. Tetapi dalam konteks pengalaman dalam kehidupan, kita dapati kelompok yang berbeza kadang-kadang menjadi asas. Berbezanya keadilan yang ditegakkan itu. Musuh apabila seseorang itu berjenama musuh kepada kelompok yang lain, maka dia telah menjadi mangsa kepada sistem yang ada dalam konteks masyarakat. Jadi kita harus melihat, saya menyeru kepada semua kelompok etnik di Malaysia, khususnya kita yang berada di Kuala Lumpur ini, untuk kita kembali semula bergerak berasaskan ilmu, bukan emosi. Dan peristiwa-peristiwa yang lalu itu mengajar kita untuk meletakkan kita sebenarnya siapa. Sama ada kita menggunakan ilmu ataupun tidak. Saya menyeru kepada rakan-rakan belia, sebab saya address perkara ini dalam konteks majlis pada malam ini. Saya yakin saudara-saudari sebagai belia pada ketika ini, saudara mempunyai usia yang lebih panjang, yang dapat membangun, memberikan cetusan idea agar masyarakat di masa hadapan dapat disuburkan di dalam lingkungan ilmu. Dan kepada belia-belia Islam, saya menyeru supaya jangan fanatik kepada satu kelompok, fanatik kepada satu sumber bacaan. Sebab Islam ini ada satu sistem yang memberikan, menyuburkan proses ilmu, dan kegagalan kita untuk mengenal pasti, memahami keperbezaan yang ada pada orang lain menyebabkan kita fanatik dengan pandangan kita sendiri, walaupun pandangan kita itu bertentangan dengan agama Islam, dengan sistem yang diajar oleh Islam, Allah SWT dan Rasulnya. Saya rasa setakat itu untuk mukadimah pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Amir Yusof. Memang kita kata kita memerlukan perspektif daripada